فإنك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk hadis yang berikutnya. Hadis yang pada muka surat 16, pada hadis yang ke-16, kelebihan memperbanyakkan sujud. Hadis ke-16, kelebihan memperbanyakkan sujud. An Ma'dan ibn Abi Talhat al-Ya'muri قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة قال أو قال بأحب أعمال إلى الله عز وجل فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا درداء رضي الله عنه فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبا رواه مسلم. Daripada Sayyidina Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'muri radhiyallahu anhu berkata, aku bertemu dengan Thauban, yakni maula. Maula tu adalah hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya, tolong khabarkan padaku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Allah akan masukkan aku ke dalam syurga. Atau beliau bertanya begini, khabarkan padaku apakah amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Sauban berdiam dan tidak menjawab soalan ini. Aku bertanya lagi kali kedua dan beliau masih berdiam diri. Dan aku bertanya kali yang ketiga, maka beliau memberitahu jawapan soalan dahulu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mesti memperbanyakkan sujud kerana kamu tidak sujud satu sujud melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjatmu dan menggugurkan daripadamu satu kesalahan. Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu pula dengan Abu Darda. Maka aku bertanya kepada soalan yang sama kepadanya. Abu Darda radhiyallahu anhu memberi jawapan yang bersama kepadaku sama seperti Thauban radhiyallahu anhu. Baik. Kisah ini adalah berkaitan dengan seorang tabi'in yang bernama Sayyidina Ma'dan bin Ya'muri. Sayyidina Ma'dan ni satu hari dia pergi jumpa orang yang paling senior lah, paling rapat dengan Nabi adalah bekas hamba. Hamba ni maknanya dia memang duduk di rumah khidmat pada Nabi lah. Duduk di rumah dan khidmat pada Nabi.
Dia tanya, boleh tak hang bagi tahu kat aku apa benda yang kalau aku buat boleh menyebabkan aku masuk syurga? Dia tanya sekali, Sayyidina Sauban dia diam. Sayyidina Sauban kali kedua dia diam. Sayyidina Sauban kali ketiga pun dia diam juga. Sayyidina Sauban ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia lah seorang sahabat yang jadi badan dia jadi kurus kering, pipi dia jadi cekung, muka dia pun nampak macam lain. Satu hari dia jumpa Nabi SAW. Nabi tanya dia, Sauban, awak lain muka semua, badan semua kurus ni, ada apa? Dia kata, wahai Rasulullah SAW, saya duduk di tempat lain, saya lama tak tengok kamu. Punca dia jadi kurus tu, badan jadi macam pucat, muka jadi macam pucat tu, sebab dia lama dia tak jumpa Nabi SAW dan terlalu rindu. Inilah yang selalu nama ni disebut dalam qasidah. Nama sahabat ni yang lah selalu disebut dalam nasyid, sebab dia ni orang yang sangat hebat rindunya pada Nabi SAW. Orang tanya kat dia, apa benda boleh menyebabkan aku masuk syurga? Maka dia kata, soalan yang hang tanya kat aku ni, aku pernah juga tanya kat Nabi sama macam ni. Nabi SAW kata dekat aku, benda yang aku kena buat adalah, Nabi kata kat aku, alaika bikathratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi. Banyakkan sujud, maknanya kamu bantu aku untuk, jawapan kamu tu adalah kamu kena memperbanyakkan sujud, kerana setiap kali sujud Allah ampunkan dosa dan Allah tingkatkan darjat. Setiap kali sujud Allah ampunkan dosa dan Allah tingkatkan darjat. Kata Sayyidina Ya'la, kata Sayyidina Ma'dan, soalan sama aku pergi tanya pula kat seorang lagi, nama dia Sayyidina Abu Darda. Abu Darda kata sama sebiji seketui jawapan macam Sayyidina Sauban. Dia pun riwayat hadis yang sama juga, yang bagi tahu kat aku, kata nak masuk dalam syurga kena memperbanyakkan sujud. Baik, yang pertama daripada hadis ni saya nak abang kat tuan-tuan, zaman itu, zaman sahabat dan tabi'in adalah kurun yang terbaik. Kurun yang terbaik adalah masa aku, kemudian tiga, maksudnya tiga generasi ini generasi yang paling bagus dan hebat. Nabi puji. Apa ciri-ciri orang yang dipuji oleh Nabi? Pertama, dia sangat haloba dalam cari jalan nak masuk dalam syurga. Dia pergi tanya kat seorang sahabat, pergi tanya dekat sahabat yang besar-besar, aku nak masuk syurga macam mana? Aku nak masuk syurga macam mana? Dia tak tanya macam mana aku nak buat, cari ruang, nak cari buat loan, nak buat cerita pasal dunia semua, tak layan. Dia punya concern ni, dia punya ambil berat ni, dia punya kerisauan dan kerunsingan ni, macam mana aku nak masuk syurga? Bukan seorang, dua orang dia pergi tanya, macam kesungguhan sangat-sangat untuk masuk dalam syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, soalan daripada Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu dijawab oleh Nabi SAW. Jawapan Nabi ni yang pertama, alaika bikathratis sujud, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Apa maksud memperbanyakkan sujud? Memperbanyakkan sujud ialah memperbanyakkan sembahyang sunat. Sebab untuk sembahyang fardu tak boleh banyak dah. Dia banyak tu lah, 17 rakaat. Kita sembahyang tiap-tiap hari, kita ada 34 kali sujud,
Itu sahaja yang kita boleh sujud. Lebih tak boleh dah. Warak sangat, rasa macam bertakwa sangat pagi ni nak sembahyang subuh 3 lah. Tak jadi. Malas sangat malam ni isyak, buat 3 je lah. Diskaun satu. Takkan Tuhan nak kira pun puluhan tahun dah sembahyang 4, satu rakaat pun Tuhan dia buat kira pula. Aku bukan orang lain duk sembahyang dia duk sembang macam merepek aku tu, dia sembahyang 3. Maka sembahyang dia tak sah. Maka untuk fardu tak boleh banyak dah. Nak memperbanyakkan di mana? Dengan memperbanyakkan sembahyang-sembahyang tatawwu' atau sembahyang sunat. Qabliyah, ba'diyahnya, duhanya, qiyamnya, solat sunat wudu'nya, tahiyatul masjidnya. Semua benda sunat ni kita perbanyakkan dia, kerana itu adalah jalan nak masuk dalam syurga. Boleh tak kalau saya sembahyang sunat je tapi tak sembahyang fardu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab fardu ni dia termasuk dalam banyak hadis-hadis yang lain. Bunyal Islamu ala khams. Dibina Islam tu di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa tuqimus salah. Mengucap 2 kalimah syahadah dan dirikan sembahyang. Dan kebanyakan ayat-ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut tu adalah berkaitan dengan sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu tak boleh tinggal. Itu basic. Hang nak tasawuf ke, hang nak zikir sampai lilit badan ke, tu semua hang yang pasal. Fardu jangan tinggal. Saya derma berlambak-lambak tapi saya tak sembahyang lah. Saya bak tuan-tuan, derma tu dia tak valid. Sebab awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Mula-mula sekali di akhirat perkara yang dihitung dan dikira adalah sembahyang. Maknanya buku catatan amal ni kalau buka mula-mula ni, bab pertama bab sembahyang. Bab belakang ni adalah bab sedekah, tolong anak yatim, ibu tunggal, madrasah tahfiz, sponsor apa, lama-lama tadi banyak lah. Tapi muka surat awal ni adalah bab sembahyang. Jadi malaikat tanya sembahyang ke tak? Awak kosong buku. Memang saya tak sembahyang. Tengok orang lah. Saya sibuk kot. Saya banyak benda dah. Saya datuk kot. Mana dah nak sembahyang-sembahyang. Tapi jangan selak depannya. Usah sama belakang. Kalau orang Pulau Pinang dia tak usah kuat belakang. Dengan malaikat pun dia buat main gitu. Malaikat kata, tak, saya tak. Maknanya mula sekali adalah depan, belakang tak jauh. Memanglah saya tak sembahyang, tapi saya banyak tolong madrasah. Memanglah saya tak sembahyang, tapi tengoklah sama berapa banyak anak-anak orang miskin saya nak pergi sambung universiti, saya tolong mereka. Memang saya tak sembahyang. Malaikat tanya, hang sembahyang ke tak? Dia katanya ulang soalan sama. Saya duk abang terang ni. Dia tak maaf lah, sini kisah siapa tak layan. Tak sembahyang, cik jalan terus memang sakor neraka dia. Tak kira hang derma macam mana apa semua tu, semua tu nombor belakang. Nombor 1 sembahyang. Sembahyang apa ni? Sembahyang fardu. Jadi untuk dapat syurga fast track dan syurga yang lebih hebat, dia mesti dengan memperbanyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni dia hias syurga bagi cantik. Lebih banyak sunat, lebih banyaklah syurga tu jadi cantik. Kalau kita masuk rumah kosong, tak ada apa, ada kipas, ada lampu, boleh hidup tak? Boleh lah. Tidur di lantai, apa tak ada, peti ais tak ada, boleh hidup tak? Boleh hidup. Mati tak? Taklah mati. Tapi tak canggih lah mana. Ada peti ais, ada cushion, ada TV, ada aircon, ada meja makan, ada dapur, ada kitchen, kabinet, tabletop. Dia seronok lah sikit hidup di rumah tu. Macam tu kan. Rumah lebih banyak hiasan, lebih banyak cantik. Macam tu juga syurga. Itu bab sembahyang fardu. Adapun bab sembahyang sunat, kita perbanyakkan sembahyang sunat. Okey. Sebab apa Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam kata, perbanyakkan sujud. Sujud ini adalah lokasi atau posisi seorang hamba yang paling besar dalam sembahyang.
Berdiri pun besar juga, rukuk pun besar juga, rukun juga, sujud pun rukun juga, duduk di antara sujud tahiyat, semua rukun. Sebab apa dipilih sujud? Kerana sujud itu adalah waktu yang seseorang itu paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Lokasi atau posisi seseorang tu dia paling dekat dengan Allah masa dia sujud. Jadi sujud ni dia besar. Sebab tu kita tak boleh sujud dan rukuk pada orang selain pada Allah, tak boleh. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Allah, sujudlah kamu pada Allah, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Rukuk tak boleh. Ustaz, saya belajar kat Jepun. Orang Jepun suka jumpa orang hai suka tunduk. Boleh tak saya tunduk? Boleh. Jangan sampai kadar sekurang-kurang rukuk, tak boleh. Tunduk kepala dengan badan. Kita jumpa orang, kita boleh tunduk hormat macam tu. Tak boleh hormat orang sampai rukuk, tak boleh. Tambah lagi hormat ke orang sampai sujud, lagi-lagi tak boleh. Sujud ni dia eksklusif untuk Allah sahaja. Sebab apa sujud ni dia besar? Sebab sujud ni adalah satu benda nak buang sombong kita yang paling tinggi sekali. Bila kita masuk dalam masjid, nombor satu kita akan buang kasut kita kat luar. Nombor dua, semua orang sama. Semua orang sama. Hang ustaz ke, hang tok guru ke, hang tok syekh ke, semua orang sama. Hang raja ke, hang teri ke, hang timbalan teri ke, semua sama je. Seorang je lebih. Siapa dia? Tok imam yang lebih. Tengok kapek dia. Dia seorang lah, 3 sejadah. Dia paling champion of the world. Orang lain tak boleh buat pandai pada dia. Walaupun di tempat kerja dia pengarah. Tok imam tu dia kerja dengan pejabat pengarah tu sebagai cleaner je. Cuci sampah, lap tingkap, cuci tandai. Bila? Di tempat kerja. Bila pengarah tu duduk satu taman dengan cleaner tu, dia main sembahyang maghrib, pengarah pun main sembahyang maghrib. Dia tok imam tugas malam tu. Pengarah dia tak boleh habaq dekat tok imam. Haji macam ni. Sekali lagi bagi saya sujud dulu tau. Bawa haji sujud. Pak Haji tu kata, tuan ni sagam ke? Tuan kena picit urin ni, ada satu tak kena ni. Sebab apa? Sebab tak boleh. Mana boleh? Tuan sujud dulu. Hang kena ikut aku. Walaupun hang pengarah, walaupun hang CEO, hang paling besar sekali, aku cleaner, tapi di masjid aku paling besar sekali. Maka ketika kita sujud, baru kita buang sifat sombong kita. Macam mana sifat sombong kita buang? Mula-mula ketika rukuk. Masa kita rukuk, muka kita yang kita rasa hebat, muka kita yang kita rasa pandai, kepala kita ilmu banyak, jawatan banyak. Rata-rata ni masa ada jawatan tu duk panggil orang macam-macam, hina orang semua. Muka tu bagi sama dengan pungkak orang kat depan. Bagi ingat sikit otak, aku ni bukan hebat tak mana. Allah buat supaya sama pungkak dengan muka aku. Tu tahan lagi. Tang mana pungkak lebih hebat daripada muka? Ketika sujud. Masa orang tu sujud, apa berlaku? Pungkak dia atas, kepala dia ke bawah. Menunjukkan bahawa hang hebat dari mana pun, hang kena ingat Allah tu Tuhan lebih hebat. Ya Allah, jawatan aku buka luar. Kasut kekayaan aku lempak di luar. Aku masuk sebagai hamba, aku tak ada apa-apa kepentingan. Sebab tu sujud ni dia adalah kemuncak ta'abbudi, kehambaan kepada Allah Ta'ala. Kalau sebut sujud, maknanya sebut semua. Maknanya hang kena sembahyang lah. Bukan sujud saja. Ambil uduk, lari betul sujud, betul balik, betul sujud balik, sujud balik. Tu mental nama dia. Sujud maknanya sembahyang. Tu orang panggil balagha. Itlaqul juz'i wa arada bihi kulluhu. Dia sebut satu, tapi sebenarnya dia nak semua. Itu dalam balaghah kita mengaji. Jadi maknanya
memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat, terutamanya ketika sujud itu adalah benda yang sangat besar. Baik, kita tengok syarah dia pula. Hamba yang paling dekat pada Allah ketika dia sedang sujud, maka waktu sujud itu perlu dimanfaatkan untuk memperbanyakkan doa. Doa dalam sujud sangat mustajab. Maksud memperbanyakkan sujud adalah menunaikan sembahyang sunat. Kerana sujud dalam solat fardu tidak boleh ditambah. Sujud dalam solat fardu amat terhad. Setiap kali sujud kita boleh doa pada Allah. Ustaz, kalau sembahyang hajat, saya tengok Tok Imam tu sujud last sekali je yang panjang. Hak depan semua tak panjang dah. Tak apa ke? Maka sebenarnya Tok Imam buat macam tu kerana orang ramai, masing-masing ada keperluan. Jadi dia tak maulah setiap sujud. Sebenarnya sembahyang hajat 4 sujud. 4 kita boleh panjang. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Dia panjang sembahyang betul. Boleh. Yang tu kita buat kat rumah sendiri-sendiri boleh. Tok Imam dia tak akan panjang sangat. Kerana apa? Kerana ramai di belakang ni macam-macam lah. Sujud lama sangat, berdarah hidung lah, pakai pingsan habis semua habis. Jadi dia sembahyang cepat. Kita sembahyang kat rumah, setiap kali sujud kita boleh panjangkan sujud supaya kita boleh doa sesuatu di dalam sembahyang. Cara kedua adalah memperbanyakkan sujud dengan membaca Al-Quran hingga khatam berkali-kali. Kerana 14 tempat sujud tilawah dalam Quran, maka apabila khatam banyak kali, maka banyaklah peluang untuk melakukan sujud kepada Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyannar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam sujud tilawah. Sujud tilawah ni apa? Bila kita baca Quran, dalam Quran tu dia ada macam tanda masjid tu. Ada 14 tempat yang biasa kita baca dekat sajadah tu lah, surah sajadah tu. Ada lagi surah Nahl ada, surah A'raf ada, surah ada 14, banyak tempat dalam Quran untuk kita sujud. Jadi bila kita tengah baca Quran, maka tutup Quran tu, tak kat tepi, menghadap kiblat, Allahu Akbar, sujud. Nak baca sajadah wajhiya lillazi boleh, nak baca subhana rabbiyal a'la pun boleh. Kemudian bangkit, kita ambil Quran, sambung balik baca tadi tu Quran. Jadi bila orang buat macam tu, syaitan jadi marah. Dia kata, aduhai celakanya diri aku, kerana aku ni Allah suruh aku sujud, aku tak mau sujud. Sebab itulah aku dihina, masuk api neraka. Adapun anak Adam ni, apabila dia diarahkan untuk sujud, tahu dia sujud, dia masuk dalam syurga. Dia masuk dalam syurga. Syaitan dia marah sangat bila orang sujud, macam dia rasa diri dia setiap kali sujud tu dihina. Jadi bila kita banyak baca Quran, sebenarnya kita adalah cara untuk menghina syaitan, bagi dia stres, bagi dia depres, bagi dia ada anxiety, biar dia ulang-ulang sedihnya tu, sebab dia akan masuk dalam api neraka. Orang yang banyak sujud pada Allah melalui jalan memperbanyakkan sunat dan baca Quran akan bertambah dekat hubungannya dengan Allah. Dia angkat darjat dan digugurkan dosa-dosanya. Selain itu akhirat nanti dia akan dapat berdamping dengan baginda Nabi SAW. Orang yang banyak sujud ada 3 kelebihan utama. Satu, dia angkat darjatnya.
Yang kedua, semua dosa-dosanya digugurkan, dan juga dia akan dapat duduk dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ada peluang untuk duduk rapat dengan Nabi. Kita hidup di dunia ni, kita suka sangat cari ruang untuk rapat dengan orang atasan, YB ke. Sebab bila kita duduk dengan dia, banyak faedah yang kita dapat. Terutamanya kalau kita duduk dengan dia masa makan, hidangan kita special daripada orang lain. Sebab dia YB, sebab dia menteri, dapatlah hidangan special. Kalau duduk dengan Nabi SAW di akhirat, dia lebih hebat. Ada seorang sahabat, tuan-tuan tengok hadis tu, nama dia adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ni khadimah Rasulullah SAW min ahli Suffah. Dia adalah orang yang tukang khidmat kat Nabi. Nabi ni disebabkan dia orang yang baik, ramai orang offer diri nak tolong Nabi ni. Ada hak jenis malam, hak sedia kayu sugi. Ada malam hak sedia bekas nak ambil wudu. Ada hak jenis hak sahabat, kalau Nabi nak pergi mana-mana musafir, dia lah loading barang. Dia ikat barang kat unta, bagi kemas semua, dia akan buat. Ada pula jenis satu lagi, dia unloading barang pula. Sampai dah satu tempat nak rehat, dia tolong rongkai barang semua pula. Ada pula satu lagi sahabat, dia akan buat apa? Abdullah bin Mas'ud, dia adalah pemilik sahibun alaih, pemilik kasut. Maksudnya bila Nabi pergi mana-mana, Nabi buka je kasut, dia akan ambil kasut Nabi, dia akan pegang. Nanti Nabi nak sampai dekat masjid tu dah habis dah, dia akan letak kasut. Dia memang khidmat dia bahagian kasut je. Ramai tolong. Antara yang suka tolong Nabi, nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia lelaki. Dia ni adalah orang Ashabus Suffah, nama dia. Suffah tu mana? Suffah tu orang miskin daripada Muhajirin dengan Ansar, yang mereka ni pindah daripada Mekah mai Madinah ni, yang tak ada apa ni. Ada yang pandai meniaga, ada yang pandai bercucuk tanam. Ada mereka ni macam mereka tak pandai sangat nak buat benda-benda tu, pergi meniaga market tak pandai. Dia duduk dengan Nabi ya. Baju pun ada yang pakai, ada yang tak pakai. Orang miskin, orang susah. Nabi dapat apa, dia makan. Nabi tak makan, dia tak makan. Nabi ada, Nabi share dia. Nabi ada minum, Nabi bagi kat dia. Macam tu lah hidup. Rabi'ah bin Ka'ab ni, dia salah seorang yang ahli Suffah yang rajin tolong Nabi. Bila dia rajin sangat tolong Nabi, Nabi ni rasa macam, Nabi bukan jadi suka buat naya kat orang. Orang buat tolong ke Nabi, Nabi suka balas jasa. Balas jasa. Apa Nabi tanya kat dia? Nabi tanya kat dia, apa dia punya khidmat dia? Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Dan dia suka, dia ni suka bawa wuduk Nabi, atau apa-apa benda yang Nabi nak khidmat, dia suka. Dia macam rajin tolong Nabi. Maka Nabi kata kat dia, Salni. Salni. Satu hari Nabi panggil dia, Nabi tanya kat dia, hang ni rajin sangat tolong aku ni, hang ada apa-apa dah request? Kutlah ada apa-apa, macam aku dah tolong hang lah, doa ke Allah ke apa, ada apa-apa dah? Tahu dia punya impian dia apa? Dia kata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Dia kata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ni apa benda saya tak mahu. Saya nak kalau boleh nanti ke akhirat dalam syurga, saya boleh duduk sama dengan kamu dan rapat dengan kamu macam ni juga. Supaya macam dekat syurga pun dia nak tolong juga. Bagi dia, kalau masuk syurga, kalau Nabi tak ada, rasa macam tak syok. Dia kata, dia seronok khidmat ke Nabi. Dia kata, doa kat saya bagi masuk syurga, dan saya nak duduk dengan Nabi. Pandai dia. Dia tak doa masuk syurga, dia request kat Nabi, boleh tak bagi saya duduk dengan kamu? Maksudnya, kalau duduk dengan Nabi, confirm lah syurga. Takkan masuk neraka pun. Tu nama dia bijak sana, ambil peluang yang besar. Maka Nabi kata kat dia apa? Awa ghaira zalika. Nabi duk tunggu ni macam nak hamba ke, nak
nak apa, nak tolong kat hang ke, hang nak unta ke, hang nak kuda ke. Dari segi material dunia ni lah, kau ada apa aku boleh tolong. Bak hang pun miskin, susah, kau ada apa-apa yang teringin. Dia kata tak, yang tu je saya nak. Boleh tak saya duduk dengan kamu esok dalam syurga? Maka kata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Hang boleh tak tolong aku untuk aku capai cita-cita hang? Apa dia cita-cita hang nak masuk syurga kan? Aku akan tolong hang. Cara dia macam mana? Cara dia hang kena banyakkan sujud. Hang kena banyak sujud. Hadis ini Nabi nak ajak kita, soalan daripada Sayyidina Ka'ab tadi tu, Rabi'ah tadi tu, Nabi tak fokus ke dia seorang je. Maknanya jawapan ni bukan untuk hang seorang. Benda yang hang cakap ni semua orang boleh dapat keistimewaan yang sama. Apa dia? Masuk syurga. Cara dia memperbanyakkan sujud. Jawapan tidak khusus pada dia, jawapan pada semua orang. Nombor 2, daripada hadis tu, Nabi SAW jenis suka balas jasa orang. Ada orang dia suka tolong kita, ada orang dia suka khidmat dekat keluarga kita, dia tolong anak kita. Bila kita sampai dekat Johor, anak kita bagi tahu, ayo ni jiran kami duk menyewa 7-8 orang kat sini ni. Jiran ni bagus, makcik ni selalu beli kat kami macam-macam. Makcik ni masak bagi kat kami geng-geng bujang. Ada orang duk bayi macam ni, kami seronok lah. Makcik ni baik sangat. Kita tahu dia jasa anak kita tu, maka kita hargai jasa. Pergi rumah dia, paling tak ada ucap terima kasih kat makcik tu ke apa-apa benda. Dalam hidup ni kalau orang tolong kita, kita jangan kita buat bodoh kat dia. Jangan ada sifat sombong kat dia. Alah, yang ni dia memang kena buat, tu kerja dia memang. Tapi dia bantu, kita hargai bantuan yang dia buat. Yang nombor 2, yang nombor 3 adalah untuk akhirat ini semua orang kena usaha untuk akhirat. Dia tak boleh dapat senang-senang macam tu je. Dunia boleh dapat tak senang-senang? Boleh. Miskin, susah, hidup melarat, single, kata datin mana ke berkenan. Datin pi 7-Eleven, dia ni pun pi 7-Eleven. Datin habaq kat PA dia, aku berkenan lah tengok dia ni, dia menikah dengan dia tu. Datin tu kaya ya amat, hari ni miskin, susah, esok jadi billionaire terus. Boleh jadi tak? Boleh ha? Duit Datin balas kat dia dan lelaki dia ambil ya, kaya. Dunia boleh ada fast track ke tu. Akhirat dia tak ada. Dia tak ada. Jadi semayang satu boleh semayang 5 waktu sekali. Hang semayang subuh pukul 6.45, kira hang tak payah semayang subuh seminggu. Dia tak ada gitu. Dia setiap hari yang kena semayang. Dunia tak apa. Bapak pergi kerja, anak-anak, isteri semua tak kerja, bapak bawa balik rezeki, makanan semua orang boleh. Dunia boleh. Cukup seorang kerja, cover semua orang. Tapi untuk akhirat, bapak dia tak boleh kata, tak apalah, bapak dia semayang maghrib semua, hampa tak apalah, hampa kira bapak tanggung lah. Anak besar-besar lah, tingkatan 6, tak boleh. Akhirat kena usaha masing-masing. Maka Nabi bagi tahu kat Sayyidina Rabi'ah, hang nak aku tolong hang masuk syurga, boleh aku doa kat Allah, tapi hang jangan tak semayang. Hang jangan tak semayang. Hang kena banyakkan semayang-semayang sunat. Baca Quran hang bagi banyak, aku akan tolong hang. Tapi kalau hang tak semayang, maksudnya hang tak bantu diri hang sendiri. Aku boleh tolong hang, tapi hang jangan tak semayang. Basic benda semayang hang kena buat. Benda-benda basic semua hang buat. Lepas pada tu aku akan bantu hang pula untuk untuk capai cita-cita hang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu pengajaran daripada hadis yang kita belajar pada pagi ini. Hadis tu tajuknya ialah memperbanyakkan sujud. Insya-Allah pada bulan depan kita akan masuk dalam hadis yang berikutnya, kelebihan solat sunat di rumah. Kalau rumah kita dekat, kita nak sembahyang qabliyah ke,
kita nak semayang ba'da kat rumah boleh tak? Kalau jauh, semayang kat mana yang bagus? Apa semayang yang kita boleh buat di rumah? Sebab apa kena semayang kat rumah? Sebab tak tahu sudah lah, semayang kat masjid je. Boleh tak semayang fardu kat rumah? Macam-macam lah yang dibincangkan oleh para ahli ulama daripada hadis ni. Kita tengok nanti dalam siri akan datang nanti, insya-Allah. Baik, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.